Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, anak-anak yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana pada malam ni dapat kita pada satu majlis ilmu. Dan tujuan kita datang ke majlis ilmu ni adalah untuk mengingatkan diri kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Iaitu maksudnya, tiadalah berhimpun sesuatu golongan di rumah Allah untuk membincangkan ayat-ayatnya, mempelajarinya, melainkan Allah beri kepada mereka ni kelebihan-kelebihan berupa rahmat, sakinah, doa, dan juga sebutan oleh Allah nama-nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia, iaitu para malaikat. Rahmat, kasih sayang, sakinah, ketenangan, kemudian doaul malaikah, doa para malaikat, dan zikrullah, Allah mengingati seseorang dari mereka yang hadir ke majlis ilmu. Kat dunia ni, kalau kita diingati oleh orang penting, tentu kita gembira. Contohnya, dia mengadakan majlis keramaian, kenduri kendara, walimah, anaknya berkahwin, maka kita mendapat undangan. Diadakan di hotel terkemuka, bangga kita datang. Kalau boleh, kad yang dihantarnya itu pun kita tak mahu nak musnahkan, simpan. Hari ni boleh masuk dalam Facebook lagi, fulan jemput saya, duduk satu meja dengan dia. Wah, hebat sekali. Tak semua orang dijemput, saya saja yang dijemput. Tetapi segelintir manusia lupa bahawa yang paling penting adalah undangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kita yang datang ni, dalam hadis mengatakan, bila Allah sampai kepadanya report daripada para malaikat, innalillahi malaikatan sayyarin, Allah ni memiliki malaikat yang kerjanya mencari-cari, merayau-rayau, sayyarin, mencari siapa dia, mencari orang datang ke majlis ilmu untuk direkodkan namanya dan dihantar kepada Allah. Nanti malaikat ni membawa report kepada Allah, mengatakan sungguhnya ada yang datang tu, dia bukan nak datang, dia kebetulan dia singgah. Dia singgah tengok orang ramai, apa hal ramai ni, dia pun duduk. Bukan nak hadir pun, dia tak tahu pun. Lalu Allah menerima berita tersebut, maka Allah menyatakan, innahu lan yakhiba jalisuhum, orang yang datang ke majlis ilmu itu tidak akan kecewa daripada rahmat aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia peluang kita datang ke majlis ilmu, yang mudah-mudahan dapat menyuburkan iman balik semula. Jadi menceritakan tentang Al-Isra' wal Mi'raj ini satu peristiwa yang besar dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia disebut dalam surah Al-Isra' dan juga surah An-Najm. Jelasnya disebut dalam surah Al-Isra' pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari tempat namanya Masjid Haram ke Masjid Aqsa, yang kami berkati kawasan kelilingnya, untuk kami menunjukkan kepada hamba kami itu tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Kita masa kecil-kecil dulu dengar ceramah ni sampai mengantuk-ngantuk. Tuan guru cerita, dia baca helaian demi helaian, tunggu je bila nak habis orang tua ni, kan?
40 tahun lalu punya cerita. Tapi tunggu juga, sebab biasanya syarahan, ucapan syarahan marhaban, lepas tu ada makan. Itulah kita budak-budak dulu tunggu je, tengok je. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, saya tak bercadang nak cerita panjang kerana masa yang ada pun sangat terbatas, dan tuan-tuan ni orang bijak pandai. Cuma saya nak bawa beberapa kupasan yang difikirkan perlu dalam suasana pada hari ini, ya, nak mencakupi semua dengan penglihatan Nabi dalam hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Itu peristiwa-peristiwa dipersaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Masyitah yang terjun dalam kuali yang panas umpamanya. Saya yakin cerita tu tuan-tuan dah dengar. Cuma bila kita lihat pada ayat ini, indahnya penggunaan itu, subhanallazi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang telah memperjalankan hambanya dari tempat namanya Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Peristiwa ini berlaku, kata Ibn Sa'ad dalam Tawaqat, kira-kira 18 bulan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ia berlaku rentetan daripada kematian dua orang manusia yang penting dalam perjuangan Nabi. Seorangnya muslimah, seorangnya kafir. Siapakah yang muslimah itu? Khadijah radhiyallahu anha. Siapakah yang kafir itu? Abu Talib. Mereka ni penyokong tegar dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, bila disentuh tentang Khadijah, Nabi mengatakan, la wallah ma abdalani Allahu biman huwa khairu minha, amanat bi iz kafara bi an-nas wa saddaqat minni iz kadzabani an-nas wa wasatni bimaliha iz haramani an-nas wa razaqani Allahu minha auladan duna ghairiha minan nisa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah menceritakan tentang Khadijah. Rasulullah ni setiap kali melakukan ibadah korban, maka Rasulullah akan mengkhususkan satu bahagian dari kambing itu untuk dihantar kepada keluarga Khadijah yang masih hidup, sehingga perkara itu menimbulkan rasa cemburu pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buat apa sebut Khadijah yang telah wafat? Kan ke Allah dah ganti seorang yang lebih baik daripadanya. Akulah tu. Memang pun Aisyah radhiyallahu anha ni punya kedudukan di sisi Nabi, di sisi Allah SWT. Tapi Nabi menjawab, tidak ada orang yang lebih baik daripadanya pada zamannya. Dia beriman kepadaku masa orang semua kafir. Dia membenarkan aku ketika semua orang mendustakan. Dia memberi segenap hartanya untuk aku ketika orang lain menghalang-halang aku. Yang keempat, Allah memberiku daripadanya anak-anak, bukan dari isteri-isteri yang lain. Hampir kesemua anak Nabi daripada Khadijah radhiyallahu anha. Ada seorang lagi yang bernama Mariatul Qibtiyah. Ini budak sahaya, Nabi dapat anak daripadanya, iaitu Ibrahim. Tapi selain daripada itu, semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Bayangkan tempat berpaut, tempat meminta. Bayangkan tuan-tuan ya, kita punya isteri kan, dia masakkan untuk kita, dia gosokkan baju, dia basuhkan baju. Kalau baju berkedut sikit, dia terbuka, gosok kan. Malu nanti kalau pergi pejabat kata isteri tak gosok baju ke. Perhatiannya isteri kita kepada kita tuan-tuan. Jangan lupa ya, masa dah tak ada barulah perasan. Betul tuan-tuan? Imam Ibn Rabi'ah, ketika orang datang waktu mengucapkan takziah atas kematian isterinya, dia diam je. Sedih adalah. Lepas orang pulang, dia tinggal seorang, tengok almari teringat bininya, tengok katil teringat bininya, tengok dapur teringat bininya. Siapa nak buat ni semua? Menangis, berteriak dia tuan-tuan. Bayangkan Nabi kehilangan manusia yang sangat sempurna dan sangat hebat dan punya kedudukan yang sangat tinggi, menyokong dakwah Nabi dari awalnya hingga akhirnya, Khadijah radhiyallahu anha itu. Lepas tu seorang lagi, Abu Talib. Walaupun dia tidak Islam, tetapi dia telah mempertahankan dakwah Nabi dengan bersungguh-sungguh, sampai Nabi menyatakan bahawa dialah manusia yang akan kena seksa yang paling ringan di neraka akhirat nanti.
rajulun yudha' fi akhmas qadamaihi narun yaghli bihima dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksa itulah dia. Nanti diletak di dekat neraka, kena api itu pada kakinya dan otaknya menggelegak. Itu siksa yang paling ringan. Sampai Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan beri hidayah wahai Muhammad siapa yang kau kehendaki. Hidayah itu urusan aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Abu Talib, maka Nabi pun pergilah ke Taif untuk cari tapak dakwah yang baru. Kerana logiknya penduduk Taif itu penduduk yang negara itu sejuk, macam kita Cameron Highland. Maka tentulah orang di Taif itu boleh menerima dakwah Nabi. Kalaulah hukum akal mereka terima dakwah Nabi, tentulah Taif itu menjadi tanah suci umat Islam yang kedua, bukannya Madinah. Tetapi Allah tidak mengkehendaki begitu. Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Lain pula yang berlakunya lebih teruk daripada di Mekah, iaitu dibalingnya Nabi dengan batu dan kayu, dikumpulkan segenap budak-budak dan hamba untuk duduk di bahu-bahu jalan, dilontarnya Nabi kita SAW. Nabi berdoa dengan doa yang panjang, disebut dalam sirah Ibn Hisham dan Raudhul Unuf, Allahumma ilaika ashku dha'fi wa qillata hilati wa hawani ila man taqiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali wa rahmatuka awsa'li a'udzu biwajhika alladhi ashrakat lahu dhulumat wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah min an tunzila alayya ghadabaka. Nabi menangis baca doa itu, ya Allah ya Tuhan, macam ni balasan mereka kepada aku. Berdarah tubuh Nabi SAW, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka ada dua orang penduduk Quraisy yang punya kebun anggur kat situ, namanya Syaibah dengan Utbah. Mereka berkata kepada Zaid yang menemani Nabi, anak angkat Nabi yang menemani Nabi, namanya Zaid bin Harisah itu, ajaklah Muhammad masuk dalam kebun itu. Kalau tidak habis dilontar orang batu dan kayu padanya. Nabi masuk dalam kebun anggur itu, dan Nabi pun diberi makan anggur oleh khadam dalam kebun anggur itu, namanya Adas. Bagi Nabi setangkai anggur. Di Taif anggurnya sangat manis. Kadang-kadang ada musimnya anggur itu besar macam bola pingpong. Pernah tengok anggur besar bola pingpong? Tak pernah tengok Kalau makan sebiji, rasa manisnya menyebabkan kita rasa kekenyangan. Glukosnya tinggi sekali. Orang kerja manis yang berat lah kalau makan, tuan-tuan. Maka diberi kepada Nabi anggur itu. Nabi makan, sebelum makan dia baca Bismillah. Maka Adas yang melihatnya berkata, Masya Allah, sama kalimah ini dengan apa yang aku belajar di negara aku. Dari mana engkau? Tanya Nabi. Aku datang dari Ninawa. Ninawa ni dekat tempat dalam Iraq, tempat Nabi Yunus diutuskan. Maka Nabi SAW berkata, Yunus dan aku sama-sama Nabi yang diutuskan oleh Allah. Maka Adas pun mencium Nabi dari kepala sampai ke kaki. Syaibah dan Utbah yang melihat mengatakan, habislah kita. Kalau orang nampak, maka kita pula kena baling hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Nabi pun pulang. Jalannya dari Taif itu ke Mekah 100 km, 50 batu lebih, gunung ganang, waktu malam serigala, binatang berbisa. Sampailah dekat nama tempat, namanya Wadi An-Nakhlah ataupun Sailul Arim ataupun Sailul Kabir. Maka Nabi telah duduk bersembahyang di situ. Datanglah segolongan jin beriman kepada Nabi SAW. Ya, maka Nabi pulang ke Mekah. Dalam kesedihan yang melanda itu, maka Allah membawa Nabi-Nya SAW berjalan untuk melihat langit dengan lapisan-lapisannya, menemui Nabi-Nabi sebelum dari baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan tasliyatan, untuk menggembirakan Nabi SAW bahawasanya urusan yang kau bawa ini wahai Muhammad adalah melibatkan langit dengan bumi. Andai satu juzuk daripada permukaan bumi menolak engkau wahai Muhammad,
kami luas langit rahmat Allah ini, segala-galanya menerima kedatanganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tidur di rumah sepupunya Ummu Hani radhiyallahu anha. Kemudiannya masuk Islam. Ini adalah adik-adik Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka Nabi pada malam itu, setengah riwayat mengatakan Nabi dibedah lagi dada Nabi. Nampaknya pembedahan dada untuk membersihkan hati itu berlaku bukannya sekali. Sekali masa kecil, sekali masa dewasa. Dan Nabi telah menunjukkan kepada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu kesan belahan yang ada di dada baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah tazkiyatun nufus. Maka Nabi dibersihkan hati baginda sebelum menjalani perjalanan yang penting itu. Maka Nabi pun dikejutkan oleh Jibril alaihissalam dan datang membawa seekor haiwan namanya burak, yang merupakan kenderaan rasmi digunakan oleh para Nabi seperti baginda SAW sebelum itu. Burak ini seekor binatang yang kecil dari kuda, besar dari bagal. Tahu bagal apa dia? Tahu bagal? Bagal ni bapak dia keldai, mak dia kuda. Tahu? Tak tahu juga. Kan orang cakap bodoh. Tak sedap pula ayat dia tuan-tuan ni. Bagal, tahu bagal? Bagal orang putih panggil hybrid. HYBRID, hybrid. So janganlah bangga sangat kalau buat kereta hybrid. Kereta hybrid tu sebenarnya bagal tu. Ya, tengok dalam kamus Webster, Oxford, bagal hybrid sebenarnya. Tak ada. Betul, tapi janganlah hina orang bawa kereta bagal pula tuan. Bagal tu binatang yang bagus, yang kuat. Maka Nabi SAW pun dibawa naiki burak. Burak ini pergerakannya sepantas mata melihat, sekelip mata memandang. Lompatannya itu sekelip mata memandang. Maka Nabi SAW pun sampailah ke Masjid Aqsa. Dalam setengah riwayat mengatakan sampai saja Nabi terus dihidangkan dengan susu ataupun arak dari syurga. Yang mana engkau pilih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Jibril, Nabi memilih susu. Ya, susu ataupun arak ini. Maka Nabi pilih susu. Maka berkatalah Jibril kepada Nabi, asabtal fitrah. Ya, arak dalam syurga la yusadda'una anha wala yunzifun. Arak dalam syurga dia tidak memabukkan. Tetapi Nabi SAW tetap pilih susu walaupun arak itu halal. Maka Jibril memuji Nabi dengan mengatakan, sungguhnya engkau telah memilih fitrah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun menaiki langit dan bertemu dengan nabi-nabi yang ramai. Nabi Adam, Nabi Yahya, Isa, Nabi Idris, Nabi Yusuf di langit yang keempat. Dan Nabi menyatakan bahawa laqad u'tiya syatrul husni. Aku lihat Yusuf itu seorang yang sangat kacak, diberi oleh Allah separuh daripada keindahan dunia. Kemudian jumpa dengan Nabi Harun langit kelima. Kemudian jumpa dengan Nabi Musa langit yang keenam. Dan naik ke langit ketujuh, jumpa dengan Baitul Ma'mur wal Baitil Ma'mur was Saqfil Marfu'. Baitul Ma'mur itu kiblat para malaikat yang disebut dalam hadis sahih, setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur untuk bersembahyang di kalangan malaikat itu 70,000. Nabi melihat di kalangan mereka sedang rukuk, sedang sujud. Maka Jibril memberitahu dia sujud itu sejak dia dijadikan, sebelum ada manusia lagi, belum bangkit-bangkit lagi dia. Itu sedang rukuk itu, belum selesai rukuknya daripada dia diciptakan. Malaikat ini satu makhluk Allah yang sangat mulia. Tetapi para ulama berijma' mengatakan manusia yang beriman dan soleh lebih tinggi makamnya dari malaikat. Begitu. Kerana malaikat ini, bila tafsir dalam surah Yusuf, bila wanita-wanita bersama dengan Nabi Yusuf melihat Nabi Yusuf itu, mereka pun terkejut. Hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim.
peliknya, ini bukan manusia, ini malaikat ni. Macam mana dia boleh ada kat muka bumi? Jadi para ulama berkata sebenarnya manusia lebih hebat dari malaikat, kerana Allah menyatakan dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Habis macam mana ayat tadi tu, in hadza illa malakun karim? Itu kata-kata golongan perempuan yang terpesona melihat Yusuf. Itu bukan kata-kata Allah. Allah menceritakan kata-kata mereka. Faham? Macam tak faham je. Faham. Maka Yusuf AS langit keempat, dan Nabi naik ke langit kelima jumpa dengan Harun, langit keenam jumpa dengan Musa, dan langit yang ketujuh jumpa dengan Ibrahim AS. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, rupa Ibrahim ini seperti rupa teman kamu ini, iaitu Rasulullah sendirilah, seperti teman kamu ini. Mana Rasulullah mengatakan dirinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, dan kemudian Allah menceritakan ma zaghal basaru wa ma tagha. Sumadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kazaba al-fuadu ma ra'a laqad ra'a min ayati rabbih kubra. Allah menceritakan bahawa Nabi SAW melihat apa itu? Sebahagian para ulama mengatakan Nabi melihat Jibril dan rupanya yang asal. Sebahagian mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat itu memang ada. Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mewahyukan fa'auha ila abdihi ma auha. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi SAW salat yang 50 waktu itu, dan turun Nabi Musa AS bertanya kepada Nabi berapa, minta dikurangkan sampai jadi 5, tetapi pahalanya tetap 50. Dan Nabi telah beritahu umatnya ketika pulang itu, antara hadiah Allah kepada umat ini, idza hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah, wa idza hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab lahu hatta amilaha, fa in amilaha kutibat lahu sayyi'atun wahidatun. Bahawa kelebihan umat ini, kalau berniat nak buat baik, Allah kira kebaikan itu sudah mendapat pahala. Kalau dia melakukannya, dilipat gandakannya sampai beratus-ratus darjat. Kalau dia berniat untuk melakukan kejahatan, tidak ditulis baginya, sehingga dia melakukan kejahatan itu, dan bila dilakukan kejahatan itu ditulis baginya satu saja kejahatan, dosanya. Ini Nabi bawa pulang dari Isra dan Mi'raj. Baik tuan-tuan, pulangnya Nabi turun daripada Mi'raj. Mi'raj itu berarti naik. Nabi meninggalkan borak itu dekat Masjid Aqsa. Kalau kita pergi Masjid Aqsa, dia ada gelang satu besar kat dinding. Dia kata kat sini Nabi menyangkutkan boraknya. Jangan percaya pembohong tu tuan-tuan. Banyak cerita pembohongan dekat Masjid Aqsa ni. Kata kat situ Nabi naik batu tu nak ikut, batu tergantung, nanti orang syirik di simennya bawah. Cerita dongeng ni tuan, tak ada. Tak ada cerita itu. Tapi memang Nabi mengikat borak Nabi di satu tempat di situ. Kata ahli sejarawan, tempat menangisnya orang Yahudi kat situ Nabi ikat borak Nabi sebenarnya. Adapun gelang yang digantung besar itu bukan, gelang tu digantung entah zaman bila-bila tuan. Baik. Nabi pun naik Mi'raj ini berarti nurijabi, aku dibawa naik seperti tangga itu naik. Dibuka pintu langit satu persatu, dan di tiap pintu langit itu malaikat bertanya, siapa ini? Jawapan Jibril ini Muhammad SAW. Sampai ke tempat yang tertinggi, Jibril mengatakan, sudah, had aku setakat ini saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menukilkan daripada peristiwa itu menunjukkan makam nubuwah lebih tinggi daripada makam malaikah. Kedudukan seorang manusia yang punya kedudukan tinggi seperti itu lebih tinggi daripada para malaikat. Pulang Nabi semula ke Masjid Aqsa, dan Nabi bertemu dengan roh sekalian para anbiya. Wallahu alam, bagaimana rupanya kita pun tidak tahu. Apa bertemu dengan roh dengan jasad ataupun roh sahaja, kita tidak tahu, tidak dijelaskan. Maka Nabi mengimamkan salat bersama dengan mereka semua. Kata Ibn Katsir, bagi aku lebih tepat kalau katakan sembahyangnya Nabi menjadi imam itu dalam proses kepulangannya ke Mekah. Kalau mula-mula datang jumpa roh sekian para malaikat dekat Masjid Al-Aqsa dan menjadi imam, nanti
apa sembahyang yang dilakukan itu. Tapi kalau sudah menerima sembahyang, maka sembahyang yang dilakukan selepas menerima perintah itu. Nampaknya begitu logiknya, kata Ibnu Katsir. Tuan-tuan hati dan dikasihi, mulianya Nabi kita, Nabi menjadi imam kepada para malaikat, pada para Nabi yang datang ke situ. Kemudian Nabi pun pulang ke Mekah dalam tempoh semalaman, kurang semalaman. Lalu diperintahkan untuk menyampaikan berita itu kepada penduduk Mekah. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal dengan kuncu-kuncunya berkata, Muhammad, nanti dulu, biar kami kumpulkan ramai orang dengan harapan mereka akan mentertawakan Nabi SAW dengan cerita dongeng itu, kerana mereka nak pergi ke Masjid Aqsa itu bercinta jalannya, bukan main jauh tuan-tuan. Tak semua orang boleh pergi. Orang punya wang, pedagang-pedagang, businessman je boleh pergi. Ini kemudian dia pergi terbang satu malam, macam mana, tak masuk akal. Kerana perkara ini namanya keimanan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mereka cuba untuk menyesongkan iman para sahabat, terutamanya Abu Bakar, dengan berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada cerita menarik, sensasi pada hari ini. Muhammad SAW mengatakan dia bergerak ke Masjid Aqsa dan naik ke langit dan pulang dalam tempoh kurang dari semalaman. Apa pendapatmu? Jawapan Abu Bakar ini tuan-tuan, wallahi in kana qad qala zalika faqad sadaq wa inni la usaddiquhu fima ab'ad ala ab'ad min zalika. Kalau begitu kata-katanya aku beriman. Kalau dia kata lebih daripada itu pun aku beriman dengannya. Mulai hari itu Abu Bakar dipanggil dengan nama As-Siddiq. Apa maksud Siddiq tuan-tuan? Waladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi. Yang membawa kebenaran itu Nabi, yang menerima kebenaran itu Abu Bakar. Ingat ya, persahabatan Abu Bakar dengan Nabi ini warid dalam Quran. Andai seseorang menafikan persahabatan Nabi dengan sahabat yang lain, mereka jatuh fasik. Tetapi kalau menafikan persahabatan Nabi dengan Abu Bakar, jatuh kafir. Sebab persahabatan Abu Bakar disebut oleh Quran. Nampak? Nampak kan? Di beberapa tempat daripada Al-Quran. Izhuma fil ghar, contohnya surat Taubah, Allah menceritakan peristiwa hijrah, Nabi duduk dalam gua bersama dengan Abu Bakar. Izhuma fil ghar, dua orang. Siapa dua orang itu? Jumhur, ijma' para ulama mengatakan Nabi dengan Abu Bakar itu radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan dimuliakan dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada tak manusia imannya sebanyak bintang-bintang di langit? Jawapan Nabi, ada. Siapakah orangnya wahai Nabi? Jawab, tanya Aisyah. Jawapan Nabi kepada Aisyah, Umar orangnya. Umar. Nangis Aisyah radhiyallahu anha, kerana Umar mengatasi Abu Bakar agaknya. Maka Nabi bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis wahai Aisyah? Aisyah menjawab, aku tak sangka pula ada orang lebih hebat daripada bapa aku wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, untuk pengetahuanmu, pahala bapakmu lebih banyak daripada bintang di langit. Allahu Akbar. Tu Masjid Nabawi yang kita pergi itu, jangan lupa, sebagian besar tapak di bawahnya wakaf Abu Bakar tuan-tuan. Sampai bila pahala yang dinikmati oleh Abu Bakar orang sepertinya? Allahu Akbar, insya-Allah tabaraka wa taala. Ya, maka keimanan Abu Bakar ini yang kita nak belajar ni tuan-tuan. Kerana dalam keadaan kehidupan pada hari ini, krisis keimanan dan konflik keimanan adalah benda besar yang kurang diambil peduli. Kita ambil tahu tak apa yang anak-anak kita belajar kat sekolah? Tuan-tuan ambil berat tak apa yang anak kita belajar kat sekolah? Hari ini orang-orang kafir dekat Eropah berbondong-bondong masuk Islam tuan-tuan. Ahli akademik, saintis, businessman, pemain bola sepak, ramai masuk Islam, berbondong-bondong. Kenapa ya? Kerana mereka melihat kebenaran Islam itu terselah. Kalau bulan puasa, berbuka puasa, profesornya, drivernya duduk sekali makan bersama. Sembahyang duduk satu saf. Engkau profesor ke, datuk bandar ke, kau sembahyang sama duduk satu saf. Ramai orang masuk Islam. Bagi kepadanya Al-Quran, dia baca, masuk Islam dia. Tapi yang kita bimbang dekat negara umat Islam pada hari ini, orang Islam tidak menghargai Islam. Ya, setiap hari ada cabaran baru.
disebarluaskan dalam viral. Nak beli benda itu dapat diskaun, kena berjoget dia. Kalau suruh dibuka baju pun dibuka baju katnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa punya benda ni tuan-tuan? Jadi menjadi satu tanggungjawab tau. Kerana bercerita tentang iman ini, iman ni macam pokok. Allah menceritakan pokok keimanan dalam surah Ibrahim, kerana Nabi Ibrahim itu ikon kepada keimanan. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim AS mempunyai kualiti ibarat satu kelompok manusia yang ramai kerana kekuatan keimanan yang ada padanya. Ya, bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim dalam ujian-ujian yang banyak, tapi Nabi Ibrahim bersabar dan kukuh untuk ibarat gunung yang teguh menghadapi ujian-ujian yang datang. Dalam surah Ibrahim Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha sabitun wa fa'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah cerita iman ini macam pokok yang besar, yang kuat, yang kukuh. Kita kalau kat kampung ada pokok durian, besar pokok durian, batang ni kukuh, ribut apa pun dia paling kuat pun patah dahannya sahaja, kukuh dia berdiri. Tapi lama-kelamaan dalam kukuhnya dimakan anak-anak yang mati juga dia. Jadi begitulah perumpamaan iman. Iman yang kita bina ini mesti diperkukuhkan, disubur, dicek masa ke semasa supaya tidak dirosakkan oleh anasir-anasir yang makan daripada dalamnya. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis Nabi mengatakan bahawa la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wala yashrabu syaribul khamr hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seseorang itu melainkan waktu berzina iman hilang dari dirinya. Tidak akan minum arak melainkan waktu minum arak iman sudah tiada daripada dirinya. Tidak akan mencuri seseorang itu melainkan waktu mencuri iman tiada daripada dirinya. Dan juga ada hadis yang mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 benda kalau ada pada diri kamu, dia mendapat kemanisan beriman kepada Allah. Ya, tadi saya datang sini, saya makan dekat restoran Haji Subandi. Ya Allah, terasa kat tekak Abang Haji, sedapnya masakan ni. Rasa nak pergi makan lagi, boleh lagi ya? Macam tu juga orang pergi makan dekat satu restoran kat mana, kat Melaka. Sanggup dia dari tempat ini, daripada Bangi pergi ke Melaka nak makan tu, sampai pukul 12 tengah malam pergi makan. Habis makan balik semula, 2 jam lapar balik semula sampai kat KL. Tapi oleh kerana sedapnya masakan tu mesti pergi, seolah-olah tak ada tempat lain yang boleh mengisi syahwat untuk makan itu syahwat juga tuan-tuan. Syahwat makan juga itu. Maka begitu juga iman kepada Allah. Iman itu mesti rasa kemanisannya, keseronokannya. Sekarang banyak orang buat kempen subuh macam Jumaat. Dah buat kat sini? Ya, alhamdulillah, bagus ya Allah. Orang yang memulakannya ni memang besarlah pahalanya tuan-tuan. Royalty dia tak berhenti-henti dimakan tuan. Dia yang memasyhurkan kalimah ni, orang ni mudah-mudahan dapat kebaikan. Tuan dimuliakan Allah sekalian. Kenapa datang sembahyang subuh? Sebab dapat duit. Ada Tuan Imam bagi RM5 orang sembahyang subuh ini. Ada RM10, 20, 100 seorang dapat. Pasal apa datang? Tak ada duit pun. Sebab iman tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Betul kan? Sebab iman. Allahu Akbar, orang dah azan kelang kabut pergi sembahyang juga. Bukan sebab orang lain tengok, tapi sebab dalam hati terasa apa? Seronok nak datang sembahyang. Malu pada diri sendiri tak datang sembahyang. Uban dah berterabur kat kepala, sembahyang subuh tak pergi kat mana surau. Takkan kau tengok orang viralkan itu dia mati ketika sedang sujud? Kau tak nak jadi macam tu ke? Betul tuan-tuan, itu iman namanya. Jadi iman ini dalam hadis mengatakan ada 3 benda yang menyebabkan iman itu subur. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibba akhahu al-muslim la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da iz anqazahu Allah kama yakrahu an yuqzafa fin nar. 3 benda ini kalau ada pada seseorang, dia dapat kemanisan iman. Macam kita cerita tadi, dia pergi makan rasa enaknya, teringat-ingat, pergi lagi berkali-kali, hanyalah sebab rasa kat tekak ia sedap. Maka itulah cara orang datang sembahyang, kerana dalam hatinya ada iman, mesti datang.
Kalau tak datang memang tak kenalah ini, memang tak tentu arah hidup aku. Betul tuan-tuan. Pertama, orang ini cintakan Allah dan Rasulnya melebihi benda-benda yang lain. Yang kedua, cinta kepada orang Islam sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri, kerana Allah. Yang ketiga, dia benci melakukan maksiat, seolah-olah dia bimbang ditolak jatuh ke dalam api yang menyala-nyala. Mari kita tengok sesuatu. Yang pertama tadi, cinta kepada Allah dan Rasulnya mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, Allah memuliakan Islam ini kerana Islam dibawa oleh orang bukan orang Arab. Imam Bukhari itu bukan orang Arab, bukannya keluarga Nabi SAW, bukan daripada asyraf, tapi Allah muliakan mereka, bukan? Bukhari, Muslim, semua tu imam datang daripada daerah tengah-tengah benua Asia tu, Uzbekistan. Orang Arab pun kalah, tuan-tuan. Imam yang lahir dalam bidang fiqh yang pertama namanya Abu Hanifah, bukan orang Arab itu. Jadi ilmu menjadi asas yang penting. Kena ambil berat bab ilmu. Kalau orang itu berilmu, kita dokong dan sayang dia. Kerana Nabi Allah menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takutkan Allah itu adalah orang yang berilmu. Kata Imam Ghazali mentafsirkan ayat ini, ilmu dimaksudkan iaitu ulama syariah, orang yang faham syariat. Yalah, ulama tu ada macam-macam, ulama atom, ulama nuklear, ulama sains, ulama matematik, ulama juga tu profesor, ilmuwan, betul. Tapi yang dimaksudkan Allah itu adalah ulama yang memahami ilmu syarak dan mematuhinya, mentaati perintah Allah, bertakwa. Itu yang paling aula untuk kita ikuti. Tuan-tuan, ada seorang Arab namanya Dhamad Al-Azdi. Dhamad Al-Azdi, dia daripada suku Arab Oman, Bahrain. Dia seorang penjampi dukun pawang pada zaman Nabi SAW. Maka sampailah berita kepada kaumnya, ada seorang orang gila yang sakit dekat Mekah dan kerjanya memecah belahkan orang-orang Arab. Merujuk pada Nabi dah tu. Dhamad berusaha untuk pergi ke Mekah dan berjumpa dengan orang sakit yang dimaksudkan itu pada musim haji. Jadi Quraisy yang jahat ini, tuan-tuan, bila orang datang ke Mekah untuk buat haji, dia telah influence orang itu. Kau kena ingat tau, kau jumpa dia seorang lelaki, kalau dia bercakap, kau masukkan dalam telinga kau kapas, jangan dengar dia cakap. Dia boleh buat kerja macam tu. Pastikan orang datang ke Mekah jangan dengar Nabi berkata-kata. Kerana orang Arab dulu buat haji, tapi haji yang sesat lah sebelum Islam. Dhamad ini seorang yang bijak, dukun, pawang, orang bijak, orang banyak membaca, banyak mengkaji ubat-ubat dan sebagainya. Maka dia pergi ke Mekah purposely buat haji dan nak jumpa Nabi, nak rawat. Kesian orang ni, gila masyhur cerita kegilaannya. Maka dia datang untuk merawat Nabi. Dan dia jumpa dengan Nabi, dia tanya pada Abu Jahal, Abu Lahab, "Oh Zaman, jangan pergi, itu gilanya orang tu." Dia kata, "Tak apalah, aku nak rawat dia." Zaman nak rawat Nabi, tuan. Disangkanya Nabi itu gila SAW. Maka dia jumpa dengan Nabi, "Wahai Muhammad, aku dengar banyak cerita tentang kau. Kau sakit je. Mai aku rawat engkau." Ya, tuan. Maka Nabi berkata, "Baik, sebelum kau rawat aku nak baca, aku nak sampai kepada kau mesej daripada Allah SWT." Maka Nabi pun berkata kepada Dhamad, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Ini namanya khutbatul hajati. Dalam Islam, kalau kita nak berceramah, digalakkan kita mulakan ucapan seperti itu, macam khutbah Jumaat. Bukan khutbah Jumaat saja, apa-apa khutbah pun, khutbah nikah ke, bercakap dekat publik ke, digalakkan kita baca doa itu. Azan ya, masuk waktu. Habis azan, tak azan? Azan, kan tak azan, orang tak tahu masuk waktu pula kan. Saya nak sambung sampai pukul 10 ni, boleh azan?
Maka sekarang Dhamad yang datang tadi berkobar-kobar semangatnya untuk merawat Nabi SAW. Disangkanya Nabi ini kena penyakit halusinasi ke, ataupun penyakit bipolar ke, atau penyakit apa ke, seperti yang diwar-warkan. Sekarang dia pula yang terkejut mendengar ucapan Nabi itu, kerana ucapan ini bagi orang yang pandai dia faham. Maka Dhamadlah seorang berilmu. Dia mendengar kata-kata Nabi itu, terpegun, terdiam dia, dan tak semena-mena dia kata pada Nabi, wahai Muhammad, ulang ke atasku kalimah yang indah ini. Nabi mengulangi kali kedua, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Ucapan itu terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Abu Jahal dengan Abu Lahab pun tengok berat parah ni, dia pula dah masuk Islam. Tuan-tuan yang mulia sekalian, akhirnya Dhamad pun pulang ke kabilahnya. Ketika umat Islam datang buka tempat itu, Nabi suruh pulangkan balik harta yang diambil daripada tempat namanya Shanu'ah. Ni Azd Shanu'ah ni kawasan-kawasan Bahrain, Qatar, Oman, tempat-tempat situlah, Arab Teluk. Pada zaman itu Nabi kata tak boleh ambil harta mereka, pulang balik kerana mereka orang Islam. Tuan-tuan, ini cerita tentang ilmu. Iman bukan ikut-ikut. Iman kena jadi orang berilmu, kena usahakan diri kita berilmu, kena ajar anak-anak kita untuk berfikir. Ada tak kita sembang anak kita, apa bezanya Islam dengan Hindu sebagai contohnya? Kita tak cerita benda complicated pun. Cuba tanya anak, beza Islam dengan Hindu, beza Islam dengan Kristian. Muhammad Ali pun pernah observe dan berkata,
Kalaulah Tuhan itu bangsa orang putih, maknanya orang kulit hitam semuanya masuk neraka. Betul kan? Kerana Tuhan itu ditunjukkan dalam image tertentu, maka bangsa yang lain maknanya tidak berhak untuk ikut Tuhan itu. Betul? Logik akal, tuan-tuan. Maka orang Kristian yang bangsa Afrika maknanya tak sama dengan Tuhan, anak Tuhan itu. Mana Tuhan tentulah sama dengan anaknya. Logik akal, tuan-tuan, untuk ajak berfikir supaya anak kita sekurang-kurangnya faham dan berfikir dan diikut benda yang difaham. Laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad, itu esa itu maksudnya apa? Kena ajar, tuan-tuan. Ajak dia berfikir benda yang simple-simple. Kalau dulu-dulu kita belajar akidah ni senang je. Ini adalah laut. Laut adalah satu makhluk dijadikan oleh Allah. Lautan itu sangat luas. Dia mempunyai 2/3 permukaan bumi adalah laut. Dalam laut ada banyak ikan. Ikan itu dijadikan oleh Allah. Laut juga dijadikan oleh Allah. Habis tajuk cerita tentang laut. Betul tak? Ni 40 tahun dulu punya silibus ni, tuan-tuan. Silibus agama dulu-dulu. Dia ajar anak kita untuk observe, untuk tengok, untuk fikir. Yang kita bimbang pelajaran pada hari ini bukan begitu, walaupun ada kebat namanya, kemahiran berfikir aras tinggi macam mana agaknya tinggi betul ke? Kalau saya bergurau bab kebat ni, saya berkata pada cikgu, bagi soalan ke anak-anak. Seorang bapa sedang mendukung anaknya menjulang-julang anak itu, dia pakai kain pelikat. Tiba-tiba kain pelekatnya terbuka. Yang mana satu nak diselamatkan, kain pelikat ke anak di tangannya? Apa susah, tuan-tuan? Benda belajar simple je, betul tak? Orang belajar berniaga, bekerja, berkejaya, berniaga, businessman ini, dia belajar ke DYD, X, tangent, cotangent ke, tuan-tuan? Dia belajar ke? X sama dengan Z tolak Y, belajar ke? Apa pening-pening pada belajar susah, tuan-tuan? Belajar ibu negara Argentina, Buenos Aires, buat apa? Kau pergi ternak kambing kat sana ke? Kau belajar benda payah-payah buat apa? Saja, tuan-tuan, bergurau je. Abaikan, tak penting, tuan-tuan. Jadi balik kepada kisah ilmu ni tadi, hendaklah ditanam, diajar, dibimbing, dipujuk, dipupuk. Jangan dibiarkan begitu. Cukuplah dia dah belajar kat sekolah. Salah tu. Kena bersembang dengan dia, bertanya dengan dia, tengok buku dia. Baru-baru ni orang viral kan, budak-budak pergi sekolah 70% tak jawab soalan. Kerana soalan terlalu susah, tuan-tuan. Apa buat susah? Cikgu ada ni, apa soalan susah? Bagi senang je sudahlah. Betul tak? Saya dulu bercakap sebab saya pun menjadi cikgu kat universiti lah. Kalau pelajar tu tak lulus, kita kena panggil. Kenapa dia tak lulus? Make it simple lah. Orang boleh belajar, tahu. Yang penting universiti kehidupan. Betul tak? Ya, tuan-tuan, orang jual tanah banyak-banyak, bukan pun dia belajar matematik, sains tinggi-tinggi. Dia tak perlu belajar geologis lah, tuan-tuan. Nak jual tanah tak perlu jadi geologis, betul tak? Nak buka stesen minyak pun tak perlu jadi petroleum engineer, tuan-tuan. Gurau lah, tuan-tuan. Gurau jangan ambil berat sangat, gurau saja. Yang penting ilmu ni tadi mesti diterap, ditekan, dibimbing, dipujuk, diceritakan, berkongsi. Ada seorang tokoh ilmu buat kajian, malangnya orang-orang kita ni pada tahun 20 tahun lalu tak sampai 5% pun yang membaca satu muka surat dalam sebulan. Selain Al-Quran, saya tahu dah tuan-tuan baca Al-Quran, baguslah tu. Tapi membaca benda-benda yang penting untuk kita, anak-anak kita, keluarga, kurang membaca. Yang dia baca ialah WhatsApp dia baca, TikTok dia baca. Tapi buku yang berkualiti, yang menjadikan kita berfikir, amat sayang sekali tidak dibaca. Besok hari cuti kan, Sabtu Ahad kan. Selain daripada cuti raya seperti ini, kalau kita pergi Sabtu Ahad ke kedai-kedai buku, jarang sekali kita tengok anak orang Islam duduk kat kedai buku membaca, membelik, jarang.
yang duduk berteleku, bersimpur, bersila, semua anak orang bukan Islam, tuan-tuan. Pergilah kalau tak percaya, pergilah ke kedai-kedai buku besar, yang duduk kat situ baca, tengok. Ya, kita ada pesta buku besar dekat PWTC setahun sekali, bulan 5, 6 tahun ini. Nanti datanglah, ramai orang datang. Buku kebanyakan yang jual buku Melayu lah, dalam bahasa Melayu lah. Kita tengok besar dah. Tapi masyarakat Tionghoa, Chinese, mereka mengadakan pesta buku separate daripada kita dekat KLCC. Lagi besar, tuan-tuan. Kalau orang mereka pergi bawa buku, kita pergi, kita tengok seolah macam bukan negara kita. Semua buku dalam bahasa Mandarin. Dan mereka bawa troli besar untuk beli buku. Sungguh. Sebab saya diundang untuk bercakap di situ, sebab saya penerbit buku. Untuk beberapa tahun, 5-6 tahun, dekat 10 tahun saya berucap kat situ. Dipanggil saya sebagai penerbit untuk berucap, membagi pandangan tentang buku dan sebagainya. Tapi gerai-gerai dan booth-booth semuanya buku-buku Chinese. Lama, saya kira dah 20 tahun dulu dah, bukan baru, lama dah. Menunjukkan bangsa mereka bangsa membaca, mengkaji. Bangsa kita kena pertingkatkan semangat ini, tuan-tuan. Tuan-tuan punya masjid ni sejuk dah, rasa macam kat Kutub Utara, tuan. Tapi saya meninjau daripada hari tu saya datang, saya tak nampak pun sudut buku. Tak ada sudut buku. Tak ada. Library tak ada. Oh, janganlah kunci dalam tu orang tak nampak. Dia kena buka. Kalau kunci dalam tu nanti dia suci dalam debu. Buka bagi orang nampak. Boleh janji dengan saya, saya datang ada satu sudut buku. Tuan-tuan tak ada buku, insya-Allah saya boleh sedekah buku. Tuan-tuan ada rak, nanti saya hantar buku. Baca, tuan-tuan. Bagi anak-anak baca, jangan buku-buku yang bukan-bukan. Letak buku-buku yang bina akidah, yang menyebabkan budak berfikir. Saya cerita sikit tentang ilmu lah, tuan-tuan, kaitan dengan Abu Bakar ni, orang berilmu kan. Abu Bakar orang berilmu, tuan-tuan. Abu Bakar telah membaca kitab Taurat, kitab Injil sebelum Islam datang. Umar pun begitu juga. Bahkan sampai ketika Quran turun, Umar masih lagi membaca Taurat. Nabi menegurnya, apa yang kau baca itu wahai Umar? Umar menjawab, Taurat wahai Nabi. Nabi menjawab, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i. Kalaulah Musa masih hidup, dia akan buang kitab itu dibaca Al-Quran. Nabi bukan larang, nanti kata melarang terus. Kata para ulama, melarang kerana keutamaan pada masa turun Quran adalah untuk orang belajar Quran, fahamkan Quran, nanti baru baca yang lain. Begitu. Mereka terpelajar, tuan-tuan. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ini orang bijak, bukan orang bodoh, orang bijak. Teknokrat. Istilah tepatnya teknokrat. Orang bijak, orang pandai. Saya baca sejarah mereka naik bulu roma ni, tuan-tuan. Kerana mereka merupakan businessman, jutawan, orang bijak. Kecuali Ali lah. Ali dia memilih hidup sederhana. Tapi daripada 10 orang ahli syurga yang paling awal masuk syurga itu, 8 orang daripadanya memang businessman, teknokrat. Ya, maknanya orang bijak. Ketika Nabi sampai kat Madinah, Nabi melihat saliran air ke dalam pohon kurma macam kita kelapa sawit. Nabi bertanya, ni siapa buat ni, cantik salirannya? Mereka berkata, ini Osman yang buat. Maka Nabi leka-leka ambil Osman untuk jadi pemaju saliran Jabatan Parit dan Saliran pada masa itu. Ya, begitu, tuan-tuan. Nampak? Ketika sahabat sakit, Nabi kata duduk kat rumah dia, jauh duduk kat masjid ni, buat satu ruang untuknya. Maka salah seorang ketua perubatan Islam namanya Rufaidah Al-Ansariyah yang duduk menjaga hospital yang Nabi cadangkan itu, dibangunkan oleh para sahabat. Itu hospital yang pertama dalam dunia, tuan-tuan. Kata Imam Abdul Hayy Al-Kattani dalam bukunya bertajuk At-Taratib Al-Idariyah. Bukan kat Jerman, kat London, kat US, bukan. Nabi mula-mula adakan Mashfa, dipanggil Mashfa. Tapi suruh, ni sahabat ni sakit, berapa orang sakit, duduk kat sini, aku nak tengok dia tiap-tiap waktu sembahyang, aku pergi ziarah dia, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi kita bercerita tentang Isra Mi'raj, dia punya konten, dia punya asas dia ilmu, tuan-tuan. Ilmu, make it simple lah, jangan tanah complicated lah. Ya, bagi dia senang untuk orang belajar, orang faham lah.
Betul tak? Ya, kalau kita pergi beli perabot dekat Jago, perabot Sweden tu, perabot tu kita tengok dalam kotak, macam mana nak pasang ni, dia bagi kita manual kecil je, selai kertas kan. Oh, macam ni. Kan simple lah tuan-tuan. Yang payah, yang ketat, yang pelik ni apa buat ni tuan-tuan? Saya bercakap demikian kerana bukan saya apa tahu, saya belajar PhD permanent head damage. Gila untuk belajar. Apa benda belajar ni? Akhirnya satu pun tak pakai tuan. Pakailah, pakai sikit-sikit. Ya, sikit-sikit saja. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, saya tekankan buat tadi bab ilmu. Dhamad Al-Azzi masuk Islam kerana ilmu. Sahabat-sahabat kering Nabi itu orang berilmu. Berilmu salah satu daripada perkaranya adalah belajar, menuntut ilmu, membaca. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah asas yang sangat penting. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan panggilan As-Siddiq kerana keilmuan yang ada padanya, kesungguhannya, kecintaannya. Jadi kita pun dalam pendidikan ilmu dan juga iman ini, nombor satu sekali tuan-tuan, jangan lokek membuat investment buku-buku yang membantu kita untuk faham Islam dan anak-anak kita sendiri. Jangan kedekut bab ini. Ya, beli Quran, hadiahkan untuk anak kita muqaddam, Iqra ke apa benda ke, ya, buku-buku cerita Nabi ke, beli baca untuk mereka tuan-tuan. Jatuh miskin ke kita kalau beli sebuah buku harga RM50 contohnya? Jadi bankrupt ke? Kita tak perasan tiap-tiap bulan kita langgan siaran yang entah apa-apa yang kita pun tak tengok, berpuluh-puluh ringgit, kita tak perasan pun. Betul tak? Tapi kita nak beli buku, ya Allah punya kedekutnya, ya Karim, ya Allah Rabbi. Oi, susah betul. Tuan, banyak buku tuan ditulis oleh ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, beli baca, sebarkan. Nombor dua, kita mesti wujudkan persekitaran ilmu yang menjadikan orang cinta pada ilmu. Kita dah ada kempen sembahyang subuh berjemaah, bagus, alhamdulillah. Kita wujudkan pula kempen public speaking. Kita adakan satu sudut dekat masjid ni, ni idea ni, suruh berlatih bercakap. Kita nak lahirkan ramai ahli parlimen lagi 20 tahun ke hadapan. Ni banyak ni bakal ahli parlimen ni semua ni. Tu nampak terbaring tu. Tuan-tuan, ni duduk ni tengok. Latih tuan-tuan bercakap. Orang-orang kafir itu mereka ada public speaking classes. Kan, betul kan? Tengok, kita kena budayakan ilmu dan jadikan orang ini berani bercakap, supaya kita nak masa depan kita ada Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ayat itu menekankan prospek menjadi pemimpin, tak mau jadi pengikut. Imam bukan dalam sembahyang saja, imam pemimpin, pencetus, pengajak, berani kerana menyampaikan kebenaran. Kita nak macam tu. Suasana ilmu tu kita giatkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nampak? Nombor tiga, mesti kita berdoa selalu pada Allah SWT. Sampai Allah turunkan ayat wa qur rabbi zidni ilma. Sampai dalam hadis mengatakan idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi zalika al-yaum. Kalau datang kepada aku satu hari tak ada penambahan ilmu ku mendekatkan diriku kepadanya, tak ada keberkatan untuk aku pada hari itu. Jadi kena ada kempen-kempen macam ni juga, kempen hafal hadis, kempen hafal juz amma. Saya melihat antara tempat yang paling seronok untuk pergi Singapura tuan-tuan. Singapura bukan taman temanya, bukan, masjidnya. Masjid kat Singapura ni kalau kita pergi Sabtu Ahad penuh dengan kegiatan untuk budak-budak tuan-tuan. Bukan sunaton je, dia ada kegiatan hafal hadis, public speaking, penuh. Dia punya notice board tu kan ada je kegiatan dia buat. Kreatifnya orang Singapura. Tuan-tuan ambil lah peluang kan, pergi AJK Surau kan, pergi ziarah ke Singapura, tengok masjid-masjid mereka jauh banding dengan kita tuan-tuan. Ada sudut untuk orang perempuan uzur boleh duduk bertanya dengan ustaz, ada taman permainan, ada orang kafir boleh duduk kat luar tapi boleh dengar khutbah Jumaat.
Macam-macam lah tuan-tuan, jauhnya advance mereka. Sekarang dipelopori pula cara angkat sembahyang tanpa pembaziran dekat Singapura. Kita angkat sembahyang kan, air sembahyang tu keluar pelan je, tapi memadai untuk basuh anggota kita sampai basah, dan jatuhnya pun tidak mercik macam kita. Kalau kita kat Malaysia ni, bukan masjid tuan-tuan lah, masjid kat luar, kita rasa sakit pinggang nak bongkok, paipnya rendah, kita duduk buka paip tu habis basah seluar kita tuan-tuan. La ilaha illallah Rasulullah. Then buat apa kau buat tempat duduk ni kalau buka paip kena kat tempat duduk ni? Defeat the purpose bukan? Tak kaji tuan-tuan. Pelik lah, masjid ada beribu-ribu tapi tak ada orang fikir untuk buat benda yang selesaikan masalah orang. Kat Singapura tak tuan-tuan, tandasnya kita masuk pun tak berbau macam kita, kering. Keep our toilet dry and clean, budaya dia. Siapa kata guna air nanti pasti akan basah, kotor? Tak. Sikap kita, attitude kita. Jangan berhenti kat masjid tinggalkan pampers anak pula. Kalau kita tinggalkan apa-apa kekotoran, masukkan duit dalam tabung masjid itu. Kan Allah sebut dalam Quran, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan datang ke masjid kamu tidak memberi apa-apa untuk masjid, bagi derma lah. Kadang-kadang masjid nak cari rezeki bersihkan kekotoran ni tak senang, cari imam pun susah. Maka kita tengok dekat masjid kadang-kadang orang tinggalkan pampers tak diangkat berbulan-bulan, berbau busuk. Ini sikap tak bertanggungjawab orang-orang muda. Kalian berhenti kat pandaman masjid, tolong jangan tinggalkan kekotoran lah. Jangan tinggalkan. Buanglah pampers di tempat lain. Tak bertanggungjawab namanya tu. Tahu? Pergi ke Singapura, tengok macam mana Singapura jaga masjid mereka. Ya, tuan-tuan dimulakan sekalian. Banyak lagi benda saya nak cerita, tapi cukuplah setakat ni saja dulu. Nanti kita sambunglah Isra Mi'raj tahun depan. Semoga yang baik semuanya daripada Allah SWT. Kekurangan itu milik manusia, tapi peri pentingnya Isra Mi'raj ini melahirkan satu personality unggul macam Abu Bakar. Ketakwaannya, keberaniannya untuk Islam, walaupun Abu Bakar ni seorang yang kurus, tetapi keberaniannya luar biasa. Ketika dilantik menjadi khalifah, dia telah berkata, aku tidak akan membiarkan mereka memisahkan di antara salat dengan zakat. Siapa yang tinggalkan zakat, aku akan perang dia, walaupun nilai zakat itu hanyalah seperti tali kepala yang mengikat serban orang Arab takut diterbangkan angin. Aku akan perangi mereka. Beraninya Abu Bakar. Jadi keberanian lahir dengan ilmu, mujahadahnya, kesungguhannya, dan itulah idea untuk kita membina masyarakat bertakwa dan memiliki sifat siddiq macam Abu Bakar. Of course siddiq itu ada level-levelnya. Abu Bakar lah yang paling tinggi, tapi kita boleh mencorakkan sikit sebanyak anak-anak kita dengan kepribadian macam tu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. تقبل الله منا ومنكم.